Good afternoon to Miss Fabiana. So in this interview, we will discuss about the technology integration and digital learning, moral and value education, and lastly about rural educational gap. So interview we will use in Malay. Sekali lagi selamat datang. Saya Nicolora dan yang lain adalah rekan sekelas saya lah. Ada Amina, ada Mary, dan ada Dedi. Jadi saya akan mulakan soalan berkaitan isu integrasi teknologi dan pembelajaran digital. Pada pendapat Miss, apakah isu-isu utama yang berkaitan dengan integrasi teknologi dan pembelajaran digital dalam pendidikan pada masa kini? Oke, boleh dengar kah? Bising nggak dekat saya? Boleh. Boleh. Oke, ada beberapa isu-isu utama yang berkaitan dengan integrasi teknologi dan pembelajaran digital dalam pendidikan pada masa sekarang. Yang pertama, kekurangan peranti dan capaian internet yang tidak stabil untuk belajar yang berpendapatan rendah dan juga di kawasan-kawasan pedalaman lah. Yang kedua, berkaitan dengan isu tahap literasi digital guru masih belum sekata untuk mengendalikan pengajaran digital dengan lebih berkesan. Oke, tentunya untuk soalan selanjutnya, macam mana penggunaan teknologi ini dapat mempengaruhi pembangunan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah? Macam mana dia mempengaruhi pembangunan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah? Yang pertama, dia memerlukan reka bentuk kurikulum yang lebih fleksibel, interaktif, dan tidak lagi hanya bergantung kepada buku teks. Kalau untuk sekolah saya, college vocational, kami tidak guna buku teks lah. Nota-nota kita akan bagi dalam soft copy, dalam PDF. Dan cikgu-cikgu ikutlah dia mau letak nota dia di mana. Yang kedua, dia membawa kepada pengenalan subjek-subjek baharu yang lebih relevan seperti subjek coding, asas sains komputer dan juga AI, dan banyak lagi lah subjek baru kalau untuk program. Yang ketiga juga, dia memudahkan guru untuk mendapatkan banyak bahan dan juga kaedah yang boleh digunakan untuk menarik belajar. Contohnya banyak bahan-bahan rujukan lah yang kita boleh gunakan, bahan rujukan digital. Dan juga kurikulum dia akan sentiasa dikemas kini lah, selaras dengan kemajuan kemodernan. Oke, untuk soalan selanjutnya, bolehkah Miss berfungsi beberapa contoh integrasi teknologi dalam pendidikan di Malaysia? Oke, kalau untuk cikgu-cikgu sekarang, kami ada penggunaan platform D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia, oleh Kementerian Pendidikan lah. Dalam itu D5 dia banyak apps dan banyak benda-benda yang memudahkan guru untuk kita gunakan dalam PDP lah. Yang kedua, pelaksanaan bilik darjah pintar Smart Classroom menggunakan papan putih digital dan projektor interaktif di sekolah-sekolah terpilih. Kalau untuk sekolah saya ada banyak bilik hybrid lah yang menggunakan Smart Classroom. Oke, untuk soalan terakhir untuk isu ini, jadi pada pendapat Miss, apakah penambahbaikan yang Miss boleh cadangkan untuk meningkatkan pembelajaran digital di sekolah? Oke, penambahbaikan yang saya cadangkan, yang pertama, mengadakan latihan berterusan dan bengkel praktikal yang intensif untuk meningkatkan kemahiran digital para guru.
Sebab cikgu-cikgu ini pun ada yang suka digital, ada yang tidak suka. Dia masih mau cara-cara yang lama lah. Yang kedua, kerajaan menaik taraf infrastruktur dan fasiliti sekolah, khususnya sekolah-sekolah di pedalaman lah. Okey, jadi selesai sudah untuk soalan isu tentang integrasi teknologi dan pembelajaran digital. Sekarang saya akan serahkan interview ini dengan kawan saya, Daniel. Okey. Oke, soalan seterusnya bertajuk pendidikan moral dan nilai. Soalan yang pertama, mengapakah Miss berpendapat bahwa pendidikan moral dan nilai merupakan isu yang penting dalam pendidikan pada masa kini? Bagi pendapat saya, bagi menangani peningkatan kesalahan sosial dan boleh saya dalam kalangan remaja masa kini lah, seperti yang kita lihat pada masa sekarang, sangat banyak isu sosial yang berlaku dan bully. Yang kedua, untuk mengurangi kemajuan teknologi dengan kekuatan saja agar generasi muda tidak hilang etika dan nilai dalam mereka lah. Soalan yang kedua, bagaimanakah pendidikan moral dan nilai mempengaruhi pembangunan kurikulum di sekolah? Yang pertama, dia menjadi ataupun kompas untuk menghemat pendidikan lah, seperti yang terkandung dalam FK, Sapa Pendidikan Kebangsaan, yang ingin mewujudkan pelajar-pelajar yang seimbang dari aspek. Yang kedua, untuk dia mewujudkan mata pelajaran khusus seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Yang ketiga, penerapan nilai dalam kurikulum, maksudnya pendidikan moral dan nilai itu diselipkan dalam semua subjek. Yang keempat, untuk menentukan cara penilaian pelajar. Kalau dulu pelajar dinilai daripada exam sahaja. Kalau sekarang kita menilai pelajar dari tingkah laku yang mereka tunjukkan dalam kelas. Dan yang terakhir adalah untuk membentuk budaya sekolah. Contohnya budaya menghormati guru, mewujudkan guru penyayang macam itu. Oke, soalan yang ketiga, bolehkah Miss berkongsi beberapa contoh program atau mata pelajaran pendidikan moral dan nilai di Malaysia? Untuk program, kalau di sekolah saya kami sudah buat program Sehat Ceris untuk pelajar pendidikan moral lah. Untuk mata pelajaran, kalau sekolah KB ada 3 aliran. Yang pertama aliran SKM, Sijil Kemahiran. Kedua, aliran SBM, Sijil Vocational, dan juga aliran DPM, Diploma Vocational. Kalau SKM ada tingkatan 4 dan tingkatan 5, dorang ambil pendidikan moral MPAK, MPAK. Maksudnya pendidikan moral aliran kemahiran. Kalau SBM, dorang ambil subjek pendidikan moral, sama macam tingkatan 4 dan tingkatan 5 di SMK. Kalau pelajar diploma pula, dorang ambil subjek pengajian moral. Dan satu subjek lagi untuk diploma adalah penghayatan, etika dan peradaban. Itu saja. Oke, soalan yang last, apakah cadangan yang Miss boleh berikan untuk memperkukuhkan pendidikan moral dan nilai dalam kalangan pelajar? Oke, cadangan saya. Yang pertama, kita melibatkan ibu bapa dan komuniti setempat menerusi PIBG untuk memantau disiplin dan juga asasi pelajar di luar sekolah. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan kajian kes sebenar
untuk merangsang pemikiran kritikal tentang kesan moral lah dalam PDP. Oke, itu saja soalan untuk saya yang tajuk pendidikan moral. Seterusnya saya serahkan kepada Aminah. Seterusnya saya akan masuk jurang pendidikan bandar dan di luar bandar. Untuk soalan pertama, apakah pendapat Miss, apakah yang dimaksudkan dengan jurang pendidikan antara bandar dan mengapa? Macam kurang jelas. Dengarkah? Jelas ya suara saya? Hilang. Coba. Sekarang dengar suara saya? Oke, dengar? Oke. Pada pendapat Miss, apakah yang dimaksudkan dengan jurang pendidikan antara bandar luar dan mengapakah ia menjadi satu kebimbangan? Oke, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, dia membawa maksud perbezaan atau ketidakseimbangan tahap pendidikan yang diterima oleh pelajar dari bandar atau di luar bandar lah. Kenapa dia menjadi satu kebimbangan? Sebab dia memberi kesan buruk kepada masa depan pelajar dan masyarakat. Kita boleh lihat jurang pendidikan itu dia menghalang pelajar luar bandar untuk mengubah nasib keluarga dorang. Yang kedua, akan berlaku pembaziran bakat muda yang ada. Yang ketiga, akan mewujudkan perbezaan ekonomi yang sangat jauh. Oke, soalan seterusnya. Bagaimanakah jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar memberi kesan kepada pelaksanaan kurikulum di sekolah? Oke, yang pertama, kurikulum standar KPM sukar untuk dilaksanakan secara menyeluruh lah. Yang kedua, guru luar bandar, dia terpaksa mengubah sesuai aktiviti pembelajaran mengikut kesesuaian bahan tempatan, yang kadangkala akan melambatkan silibus. Yang ketiga, kurang kemudahan atau peralatan yang akan memberi kesan kepada penyampaian yang tidak dapat dicapai 100% dalam pembelajaran. Bolehkah Miss berikan beberapa contoh jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar di Malaysia? Oke, contoh jurang pendidikan antara bandar dengan luar bandar. Yang pertama adalah berkaitan dengan fasiliti lah. Kalau kita tengok sekolah bandar, dia mempunyai peralatan yang lengkap. Contohnya makmal komputer lengkap. Sebahagian sekolah pedalaman Sabah dan Sarawak masih lagi bergelut dengan isu bekalan elektrik 24 jam. Jadi sangat jauh. Yang kedua berkaitan dengan tenaga kerja. Kalau di sekolah bandar, dia mudah mendapatkan guru pakar dan banyak pusat tuition tambahan. Manakala kalau di luar bandar, kekurangan tenaga pengajar berpengalaman bagi subjek kritikal lah macam sains dan maths. Oke, untuk soalan terakhir, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar di Malaysia? Langkah-langkah yang perlu diambil, yang pertama, memberikan insentif khas dan kemudahan kebajikan lebih baik untuk menarik guru cemerlang supaya dorang rela berkhidmat di kawasan pedalaman. Yang kedua,
pihak kerajaan perlu mempercepatkan naik taraf infrastruktur asas sekolah luar bandar, khususnya bekalan elektrik dan juga talian internet. Itu sahaja. Oke, Miss, thank you. Itu saja dari soalan untuk saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nicola. Hello, dengar? Dengar juga. Jadi itu saja untuk interview hari ini. Terima kasih sudah luangkan masa dan untuk jawaban-jawaban sebentar tadi. Jadi mewakili daripada kawan masa, kami berterima kasih atas masa yang diluangkan. Thank you. Oke.